Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh dengar Ustaz ya? Boleh Ustaz, boleh. Boleh Ustaz, boleh. Minta maaf lambat beri pengumuman. Muka surat 380 buku Akhlak Rasulullah. Muka surat 380, paragraf yang bermula dengan paragraf kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan. Jadi tajuk besar kita tajuk kita kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan tokoh yang terkenal sangat menyayangi dan bersikap lembut terhadap kanak-kanak ini contohlah Nabi bersikap lembut walaupun dengan kanak-kanak. Baginda selalu mengajak mereka bermain, bersenda gurau dan mendudukkan mereka di atas pangkuan baginda. Diriwayatkan bahawa satu ketika baginda mengajak Abdullah, Ubaidillah dan anak-anak bapa saudara baginda yang lain. Jadi baginda membariskan mereka dan bersabda, sesiapa yang paling cepat sampai kepadaku maka baginya suatu hadiah. Jadi dia layan budak-budak. Kemudian mereka pun berlari menuju kepadanya dan duduk di atas dada baginda. Baginda mencium mereka serta berada bersama dengan mereka. Jadi ada riwayatnya dalam apa kita panggil dalam beberapa kitab sirah lah jadi antaranya ialah kitab Sirah Halabiyah. Tuan-tuan boleh tengok nota kaki di bawah tu Sirah Halabiyah. Jadi Sirah Halabiyah ni kitab sirah yang dikarang oleh ulama di negara Syria. Syria tu salah satu negara Syam lah. Tuan-tuan jangan tertukar lagi lah. Negeri Syam tu wilayah dia terbahagi pada 4 negara moden lah. Daripada Jordan, Palestin, Lebanon, Syria. Jadi 4 negara moden ni dulu dia duduk di bawah satu wilayah nama dia Syam. Yang paling besar negeri Syam ni adalah Syria lah. Tapi Syria tu bukan bila kita sebut Syria bukan makna Syria tu saja Syam. Syam ni 4 tu. Jordan, Palestin, Lebanon dan Syria. Syria tu selalu disebut sebab dia paling besar. Dan kebetulan ibu negara negeri Syam tu dia duduk di Syria. Nama ibu negara tu Damaskus. Sebab tu orang selalu duk sebut bila sebut Syria aje mana negeri Syam tak negeri Syria tu ataupun negara Syria tu salah satu negeri yang berada di dalam wilayah Syam. Jadi di negeri Syam tu ataupun di Syria tu ada banyaklah bandar-bandar besar dia antaranya Damaskus itulah. Tapi ada bandar-bandar besar lain antaranya ialah kita panggil Halab inilah nama kitab sirah. Cuba tengok nota kaki ke bawah tu. As-Sirah Al-Halabiyah. Sirah Al-Halabiyah maknanya cerita sejarah mengenai masyarakat yang apa kita panggil yang mereka ni penulis sejarah lah. Mereka menulis sejarah tu. Maknanya mereka duduk di situ. Halab tu nama tempat. Dalam bahasa Arab bahasa orang putihnya Aleppo. English dia in English Aleppo. Aleppo Aleppo Jadi Aleppo tu dia punya nama dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arabnya ialah Halab. Jadi banyak apa kita panggil nama-nama kitab ni diambil sempena nama tempat lah. Nama tempat. Jadi bila disebut nama tempat tu, masalahnya nama tempat ni dalam bahasa Arab. Jadi tuan-tuan kalau tengok dalam peta tak jumpalah, melainkan tuan-tuan tengok peta. Kalau tuan-tuan Google Arabic, jumpalah. Tapi kalau tuan-tuan Google English, mana nak jumpa yang Arabic tu? Tak jumpalah. Jadi kena biasakan bila jumpa satu perkataan, tuan-tuan ambil English punya term dengan Arabic punya term. Baru kita tahu. Jadi As-Sirah Al-Halabiyah tu maknanya kitab sirah yang ditulis oleh para ulama yang datang daripada nama tempatnya Halab.
ataupun Aleppo. Ya, Aleppo tu masih ada sampai sekarang lah. Ya. Kebanyakan para ulama di negara Syria, ya, dia duduk di situlah. Ya. Mereka menjadikan tempat ni sebagai pusatnya ataupun center mereka lah. Okey, ya, dalam Sirah Al-Habiyah ni adalah cerita tentang Nabi tadi. Ya. Dah tentulah, ya, mereka tulis tentang sejarah Nabi. Ya, tapi yang menulis itu adalah orang Syria. Jadi bezalah, ya, macam kita baca kitab Sirah yang ditulis oleh orang Bosnia, ulama Bosnia. Jadi cara penulisan dia tu dan fokus dia tentulah berbeza kan, sebab dia orang Europe. Jadi bila orang Europe tulis, ya, dia akan tulis mengikut perspektif yang berbeza. Cerita yang sama, ya, sejarah Nabi itu, tapi fokus dia mungkin sedikit berbeza. Ya, kalau orang tu orang Iraq contoh kan. Kalau Iraq mungkin, ya, dia akan cerita banyak tentang military expansion. Ya, dia akan cerita tentang sejarah, ya, antara para sahabat dengan orang Parsi. Dia ada beza lah. Ya, jadi kalau Aleppo ni Syria kan. Syria ni adalah bekas negara apa di bawah kerajaan ataupun Empire Byzantine. Ya, jadi dah tentu dia punya sejarah dia berbeza. Pasal Byzantine ni Europe. Ya, macam Egypt sama juga. Ya, sejarah dia sejarah lama. Jadi bila dia tulis sirah, ya, kita akan dapat tengok dia punya fokus, ya, penceritaan tu ada beza. Ya, itulah sebab kita baca daripada penulisan yang berbeza. Ya, kalau tuan-tuan baca orang Melayu tulis sirah, ya, dia akan kaitlah dengan sejarah Melayu, sejarah Melaka, ya, ciri-ciri kelembutan orang Melayu. Jadi lain apa ni penulis lainlah Pak Amka tulis. Dah tentulah dia akan ceritakan sesuai dengan suasana dekat Bukit Tinggi, ya, di tempat dia dilahirkan. Dia cerita tentang pergolakan Hindu dan juga Muslim, ya, di Yogyakarta, ya, di Solo dan sebagainya. Jadi lain penulis lain, ya, tafsir macam tu juga, fiqh macam tu. Jadi tuan-tuan tak boleh dapat benda yang sama daripada dua ulama yang berbeza, ya. Mesti ada perbezaan, tak sama tuan-tuan. Ya, Ibnu Katsir contoh kan, ya. Kita kena tengok penulis tu daripada mana. Bila penulis tu datang daripada, tuan-tuan nak kena tahu dulu. Ya, pasal apa penulisan Ibnu Katsir beza dengan penulisan Imam Muslim contoh kan? Sebab Imam Muslim orang Parsi. Ya, dia duduk di Iran. Jadi dah tentu latar belakangnya berbeza. Ya, tapi kalau Ibnu Katsir duduk di Syria, negeri Syam, ya. Dia Byzantine Empire lainlah. Dah tentulah Persian Empire dengan Byzantine Empire takkan sama. Jadi tuan-tuan kena tengok latar belakang penulis tu. Ya, jadi benda-benda tu sangat memainkan peranan penting untuk kita mengetahui pasal apa, ya. Kadang-kadang cara penulisan, cara apa tu ada sedikit berbeza. Ya, fokus dia berbeza sebab mereka datang daripada background yang berbeza, tuan-tuan. Ustaz-ustaz yang mengajar tuan-tuan sama juga, ya. Tuan-tuan tengok background dia. Ya, ustaz yang mengaji Madinah lain orientasi dia. Ustaz yang graduate pada Mesir, ya, daripada Jordan, ya, daripada Morocco lain. Mesti lain punya, tuan-tuan. Ya, bukan maknanya dia mengajar benda yang apa kita panggil berbeza, ya. Tapi orientasi dia tu, ya, pasal pendedahan dia tu berbeza. Ya, dia akan cerita pengalaman dia di Morocco, dia akan cerita pengalaman dia di Mesir, ya, dia akan cerita pengalaman dia di Arab Saudi, beza. Ya, jadi yang menarik dah tentu orang yang mengaji banyak tempat. Ya, bila kita dengar dia cerita, dia boleh cerita Mesir, dia boleh cerita Arab Saudi, dia boleh cerita Morocco, ya. Sebab apa? Sebab dia punya background tu berbeza-beza. Ya, maknanya bachelor kat tempat ni, master tempat lain, PhD tempat lain, ya. Jadi kalau dia ada background yang berbeza, pernah bekerja di negara luar ke apa semua, itu semua akan menambah, ya, menambahkan dia punya apa, dia akan enrich, ya, dia punya knowledge. Jadi bila kita dengar dia bincang tu nampak menarik lah, ya. Sebab dia tak adalah monoton satu tempat aja. Macam tu cerita dia, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh kenal pastilah, ya, bila tuan-tuan dengar ceramah, dengar kuliah, dengar YouTube kan, tuan-tuan tengok, tuan-tuan dengar dia cerita, dia cakap pun kita dah tahu dah. Ya, kita dah tahu dah dia cenderung hadis ke, fiqh ke, tafsir ke, bahasa Arab ke, kan. Kita tengoklah apa yang dia bincang. Tuan-tuan jangan main dengar aje, ya, sebab penceramah ni ramai, ya. Jadi ada yang cerita hadis palsu pun ada. Ada yang cerita benda-benda yang kadang-kadang pelik-pelik macam cerita sufism lah apa semua kan, yang kadang-kadang tak ada berkaitan. Ya, tapi kalau yang mengikut apa yang Nabi ajar, okeylah. Ya, tapi kadang-kadang dia bawa lah cerita yang kadang-kadang pelik-pelik kita dengar.
Jadi kalau macam tu tak payah dengar lah tuan-tuan. Ya, sebab masa kita dah lah tak banyak. Ya, kita dengar pula benda-benda yang kadang-kadang ya tak begitu memberi manfaat. Agama ni tuan-tuan ya. Kalau cerita Quran, cerita hadis, cerita sirah okey. Ya, tapi kalau cerita benda-benda lain nampak macam buang masa lah kalau ustaz tak dengar lah ya. Sebab masa kita tak banyak. Ya, kita pun ya bukannya bila dengar tu boleh dapat semua kan. Jadi oleh kerana itu baik kita dengar yang kita confirm, kita tahu bahawasanya yang dicerita ni memang Quran bagi tahu, hadis bagi tahu, sirah bagi tahu, tu lebih baik. Jadi antara kitab sirah yang jarang orang Malaysia dengar ialah Sirah Halabiyah. Sebab tu saya highlight benda ni. Ya, nota kaki nombor 16 kat bawah tu. Muka surat 380 ya. As-Sirah Al-Halabiyah. Ya, kitab sirah yang dikarang ya oleh para ulama yang berada di sebelah Halab. Ya, Halab tadi apa nama dia? Aleppo. Ya, tuan-tuan yang baru masuk ya, Aleppo. Ya, Aleppo tu nama bandar di Syria, dulu negeri Syam lah ya. Dan di situ ada para ulama Islam sampai sekarang. Ya, dan dia memang terkenal dengan bandar ulama dia ya. Kita panggil macam Serambi Mekah lah. Ya, Serambi Mekah ya. Kalau di Indonesia maknanya Aceh contoh, ataupun di Bukit Tinggi ya. Tu banyak pondok, madrasah, pesantren ya. Jadi ulama-ulama dia ramai kat situ. Ya, antaranya kalau di Indonesia maknanya Pak Hamka lah. Ya, Pak Hamka. Haji apa? Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka tu dia punya short form dia. HAMKA kan. H Haji ya, AM Abdul Malik Karim Amrullah ya, Hamka. Tak pernah belajar negara Arab pun ya. Tapi bahasa Arab dia power lah ya. Boleh jadi penterjemah ya, boleh menulis dan sebagainya ya, hebatlah ya kita kata. Walaupun belajar tak tinggi ya, tapi banyak membaca dan banyak kita panggil berdialog ya dengan para ulama ya. Dan tidak apa kita panggil ya, tidak memilih-milih sangat ya. Sebab kadang kita para ulama ni kita tengok dia punya background kan ya. Dia bacalah buku Belanda pun dia baca. Buku Belanda ya, buku-buku yang bukan daripada bahasa Arab, bahasa Indonesia pun dia baca juga. Sebab dah tentu ada manfaat yang dia boleh ambil dan dia boleh tapis. Ya, dia boleh bezakan yang mana satu yang betul-betul datang daripada sumber agama dan bukan ya. Okey, apa cerita dia? Ceritanya Nabi apa ya? Nabi melayan budak-budak. Ya, jadi Nabi melayan Abdullah, Ubaidillah ya, dan anak-anak bapa saudara baginda yang lain. Ya, jadi anak-anak bapa saudara baginda yang lain ni antaranya ya, kita kata ya, yang adik-beradik dengan Abdullah bapa Nabi tu ramailah. Ya, bapa saudara Nabi ramailah ya. Ada Hamzah, ada apa kita panggil Saidina Abbas contoh kan ya. Jadi mereka ni adalah apa kita panggil ya, bapa saudara muda. Jadi bila bapa saudara muda ya, dia punya apa kita panggil ya, dia punya anak-anak kepada bapa saudara tu kecil-kecil lah ya. Contoh Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas ni muda sangat. Ketika hijrah ya, Nabi umur 53 hijrah. Tuan-tuan jangan lupalah ya. Bila kita nak capture tahun tu, kita tengok balik hijrah. Masa hijrah Nabi umur berapa? 53. Jangan lupalah ya. Itu nombor paling penting lah, antara yang nombor paling penting. Nabi hijrah umur 53 mestilah. Pasal Nabi duduk di Madinah 10 tahun. Nabi wafat umur 63 kan. Jadi kalau dah Nabi wafat umur 63, berapa usia Nabi ketika hijrah? 53. Masa Nabi 53 tu ya, hijrah tu, Abdullah bin Abbas umur 3 tahun. Cuba kita bayangkan, kecil tak kecil? Kecil lah. Ya, sebab tu ketika Nabi wafat umur 63, berapa umur Abdullah bin Abbas? Umur dia baru 13 tahun. Belum akhir balik. Ya, sebab tu dia boleh tidur rumah Nabi. Ya, dia boleh tidur rumah apa kita panggil, rumah Maimunah binti Al-Haris. Kerana apa? Ya, kerana Maimunah tu adalah mak saudara dia. Ya, jadi dia boleh keluar masuk rumah Maimunah. Ya, tapi of course dia minta izin pada Nabi lah. Ya, mereka sangat menjaga adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab agama ni tuan-tuan ya, ilmu agama ni, especially ilmu agama ni dia ada adab dia. Ya, kita belajar matematik ya, belajar apa kita panggil, belajar ilmu dunia pun kita ada adab dengan guru. Ya, kalau belajar agama lagi tuan-tuan kena ada adab dengan guru tuan-tuan. Ya, walaupun guru kita tu mungkin lebih muda pada kita. Ya, mungkin kita kata apa dari segi kedudukan ya, kita lagi tinggi pada dia. Pangkat kita lagi tinggi ya, tapi dia guru kita. Bila guru kita ada adab dengan dia.
Ya, dan adab tu insya-Allah ya akan membawa kepada keberkatan tuan-tuan. Ya, sebab ilmu agama ni dia ada berkat. Ada keberkatan dia, ya. Jadi keberkatan tu datang daripada kadang doa guru tu, ya. Cara kita bergaul dengan dia, ya. Kita muliakan dia mungkin dan sebagainya. Walaupun dia lebih muda daripada kita, kerana apa? Ya, kerana memang itulah yang Nabi ajar. Ya, para sahabat contoh. Ya, para sahabat kan, ya. Para sahabat ni ada apa? Para sahabat kecil kan, macam tadi Abdullah bin Abbas muda. Ya, ketika Nabi wafat umur 13 tahun. Ya, 13 tahun muda sangat. Ya, sahabat-sahabat lain dah berumur dah. Masa Nabi wafat kan, Nabi umur 63, ya. Abu Bakar dah 61. Ya, sedangkan Abdullah bin Abbas baru umur 13 tahun. Ya, jadi maknanya walaupun ya para sahabat ni muda daripada mereka, ya, tetapi mereka hormat dia sebagai guru juga, sebab ada ilmu yang dia boleh share. Ada ilmu yang dia boleh sampaikan yang sahabat lain tak dengar. Jadi macam tu contoh tu. Okey, jadi Nabi pun nak bagi hadiah. Nabi kata sesiapa yang paling cepat sampai kepadaku, maka baginya ada hadiah. Ya. Kemudian mereka pun berlari menuju kepada baginda, duduk di atas dada baginda dan baginda mencium mereka. Ya, serta berada bersama dengan mereka. Ketika Ja'far bin Abi Talib, okey, ingat Ja'far. Ya, tadi kita cerita keluarga Saidina Abbas. Saidina Abbas adalah bapa saudara Nabi kan. Walaupun dia bapa saudara Nabi, tapi bapa saudara muda. Saidina Abbas dengan Nabi hanya 3 tahun. Dia senior 3 tahun. Jadi kalau dia senior 3 tahun, anak-anak dia dah tentu kecil-kecil lah. Ya. Jadi oleh kerana itu, maka ya, kita kata Nabi bermain-main dengan anak bapa saudaranya. Maknanya sepupu Nabi lah. Tapi sepupu kecil. Ya. Ini cerita Ja'far pula. Ja'far bin Abi Talib kita kenal lah. Ini sepupu Nabi, anak Abu Talib. Ya. Dan beliau dengan Nabi beza 20 tahun. Ya. 20 tahun beza. Maknanya ketika Nabi dapat wahyu umur 40, dia umur 20. Maknanya ketika hijrah, ya, Nabi umur 53, ya, dia umur 33. Tapi dia tak hijrah bersama Nabi kan ke Madinah. Kerana dia berada di negeri Eritrea. Ya, jadi ini cerita dia terkorban. Ya, dia dengan Nabi tak lama sangat masa. Kerana dia banyak masa di Eritrea. Ya. Ketika dia balik ke Madinah, ya, dia tak balik ke Mekah lah, dia balik ke Madinah sebab masa tu Nabi dah hijrah ke Madinah. Maka dia balik tu pun ya kerana bawa pengantin. Ya, jangan lupalah ya, Nabi ada kahwin secara jarak jauh dengan siapa? Dengan Ummu Habibah. Ya, siapa Ummu Habibah tu? Ummu Habibah tu adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Iaitu isteri-isteri Nabi lah tuan-tuan, ya. Jadi senarai-senarai ini tuan-tuan tak boleh lepas lah. Ya, maknanya 10 dijamin syurga para sahabat. Kena ingat lah, kena kenal lah. Tak ada pilihan tuan-tuan. Ya. Kemudian isteri-isteri Nabi kan. Ya, ada 11 tu siapa dia. Kemudian anak-anak Nabi, bapa saudara, mak saudara. Ni nama-nama yang tuan-tuan tak boleh lekang. Ya, maknanya bila kita sebut tu tuan-tuan dah tangkap dah. Ya. Sebab kita kena selalu sebut nama dia. Dalam sirah memang sebut dah. Ya, dalam tafsir, dalam hadis pun sebut. Dalam kitab akhlak pun sama tuan-tuan. Ya, dia tak lari. Okey, jadi Ja'far bin Abi Talib, ya, beliau adalah sepupu Nabi. Tapi sepupu beza 20 tahun. Ya. Kalau banding dengan Ali lagi muda lah, ya. Ali 30 tahun. Ya, lagi muda daripada Nabi kan. Ali yang bonsu. Ya, Ja'far ni abang Ali, beza 10 tahun. Ya, maknanya ketika hijrah Nabi 53, dia mesti hijrah tu. Tentang kena ingat, hijrah 53 Nabi. Berapa umur Ja'far? 33, beza 20 tahun. Berapa umur Ali? 23, beza 30 tahun. Ya, senang tuan-tuan ni. Kalau tuan-tuan tahu macam tu, senang tuan-tuan congak. Baru tuan-tuan tahu, oh Ja'far ni tidaklah muda sangat. Tapi taklah tua. Ya. Jadi Ja'far bin Abi Talib, ya, pada tahun yang ke-7 hijrah, jadi dia balik, ya, dia datang hijrah ke Madinah. Ja'far antara sahabat Nabi yang dapat 2 kali pahala. 2 kali pahala hijrah. Hijrah ke Eritrea sekali, hijrah ke Madinah 2 kali dapat. Nabi Muhammad pun sekali je. Ya, ada sahabat yang dapat pahala hijrah 2 kali. Ya, antaranya Ja'far bin Abi Talib. Antaranya ialah siapa tadi kita panggil, ya, isteri Nabi tadi. Ya, Ramlah binti Abu Sufyan pun 2 kali hijrah. Jadi Ja'far bin Abi Talib balik bawa pengantin tadi. Ya, itu pun disponsor oleh Maharaja Najasyi, ya, Maharaja Eritrea. Ya, ataupun Abyssinian kan, kita panggil Abyssinian Empire.
Ya, kalau di utara, di Turki, Mesir, negeri Syam tu kita panggil Byzantine. Kalau di sebelah Iraq, Iran, Azerbaijan tu kita panggil Persian Empire, ya, ataupun Sassanid. Ya, Sassanid Empire. Tuan-tuan Google jumpa perkataan Sassanid. Ya, Sassanid Empire tu adalah Persian Empire lah. Sebab Persian Empire ni banyak kerajaan, ya. Antara yang terakhir tu Sassanid tu. Ya, Sassanid. Mereka ni Majusi, sembah api. Ya, dan akhirnya masuk Islam lah. Tapi bila masuk Islam, ya, mereka punya komitmen pada agama tu tak kuat. Sebab mereka biasa hidup dengan suasana jahiliah dia tu. Ya, masih lagi nak sembah api, masih lagi ritual-ritual agama, ya, jahiliah tu masih mendalam lagi. Payah nak tinggalkan. Macam orang Quraisy lah. Ya, nak tinggalkan sembah berhala tu payah. Orang Taif kan. Walaupun mereka masuk Islam, tapi mereka nak sembah berhala lagi. Masuk Islam tapi tak nak sembahyang. Masuk Islam tak nak puasa. Masuk Islam nak minum arak lagi. Payahlah tuan-tuan. Tapi itulah, ya, cabaran yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat, ya, untuk mengajak mereka kembali pada agama. Okey, jadi Ja'far bin Abi Talib, ya, dia balik. Tak lama lepas dia balik tu, Nabi hantar dia untuk mengetuai pasukan perang. Ya, perang Mu'tah. Ada tulis di situ, terkorban dalam perang Mu'tah. Ya, jadi perang Mu'tah. Jadi perang Mu'tah ni kita kata perang yang berlaku, ya, lebih kurang tak sampai setahun pun selepas Ja'far bin Abi Talib balik. Ya, dia tak pernah pergi perang Badar. Ja'far bin Abi Talib ni tuan-tuan, semua perang tak pergi. Perang Badar tak pergi, perang Uhud tak pergi, ya, perang Khandaq, pembukaan kota Mekah, kan? Pembukaan kota Mekah belum lagi lah, ya. Apa ni, perjanjian Hudaibiyah, semua dia tak pergi. Ya, bukan sebab dia malas, tapi sebab dia duduk dekat Eritrea. Jadi sebab tu Nabi hantar dia untuk mengetuai, salah seorang lah, ya, mengetuai pasukan tentera Islam untuk lawan dengan apa ni, Byzantine Empire. Ya, di Jordan, nama tempat tu Mu'tah, dan dia terkorban. Rasulullah sangat sedih, ya, walaupun Nabi tak pergi apa ni untuk peperangan Mu'tah ni, tetapi Nabi telah diberi kelebihan untuk melihat di hadapan mata Nabi sendiri. Allah buka hijab. Jadi Nabi boleh cerita apa yang berlaku secara detail kerana Allah buka, ya, hijab tu. Jadi Nabi nampak, Nabi melihat bagaimana Ja'far, ya, kita panggil dibunuh, ya. Kemudian baginda pun bergegas pergi menuju rumah Ja'far. Jadi bila selesai peperangan, ya, sebab peperangan tu orang Islam ramai yang dibunuh, ya, tetapi tak kalah, ya, kerana itulah permulaan Khalid bin Al-Walid, ya, menjadi Saifullah, pedang Allah. Dialah yang kontrol orang Islam, dia yang bawa berundur, dan alhamdulillah, ya, berjaya mengelakkan orang Islam daripada dibunuh, ya, dan selamatlah dalam peperangan tersebut. Jadi Nabi, ya, setelah peperangan tu selesai, ya, pasukan tentera masih duduk di Jordan lagi, ya, tapi Nabi sudah bergegas pergi ke rumah Ja'far, dan Nabi menemui isterinya Asma binti Umais. Asma binti Umais adalah wanita yang juga dapat 2 kali pahala hijrah. Ya, yang pertama ke Eritrea lah, of course, dia ikut suami dia. Yang kedua ialah hijrah ke Madinah. Ya, 2 kali juga. Dan beliau adalah seorang wanita yang pandai mentadbir mimpi. Ya, dia pandai mentadbir. Mentadbir itu maknanya mentafsir lah. Nanti tuan-tuan tanya pula pasal apa kata mentadbir, itu bahasa Arab dia. Ya, bahasa Arab mentadbir. Ya, tadbir tu maknanya tafsir. Ya, tadbir juga boleh makna management, ya, boleh makna pengurusan, boleh juga. Ya, Allah yang mengurus kehidupan kita, kan. Yudabbirul amra dalam surah Sajdah. Ya, Allah lah yang mengatur, ya, urusan manusia daripada langit turun ke bumi, daripada bumi naik ke langit balik. Ya, daripada langit turun ke bumi 500 tahun, daripada bumi naik ke langit 500 tahun lagi. Tapi Allah buat dalam masa 1 hari sahaja. Ya, itu kekuasaan Allah lah. Jadi oleh kerana itu, ya, apa yang berlaku, Asma binti Umais dapat 2 kali pahala hijrah, ya. Jadi ketika Nabi, ya, melihat Asma telah selesai membuat adunan roti, ya, jadi dia buat roti lah untuk anak-anak dia, memandikan anak-anak dia, membersihkan dan memberinya minyak, ya, minyak rambut lah, biasanya dengan zaitun lah biasanya, kita tahulah, ya. Kemudian baginda bersabda kepada Asma, datanglah kamu kepadaku bersama anak-anak Ja'far. Ya, Nabi nak bagi tahu berita sedih lah. Ketika Asma datang kepada baginda sambil membawa anak-anaknya, maka baginda terus mencium mereka
dengan kedua mata yang basah dengan air mata. Nabi dah menangis. Lalu Asma berkata kepada baginda, sungguh apa sebenarnya yang membuat anda menangis? Ya, apakah telah sampai kepada anda suatu berita tentang Ja'far? Ya, sebab apa ni, Asma tahu Nabi tak pergi perang. Ya, Nabi tak pergi. Yang pergi itu ialah Zaid bin Harisah. Yang pergi Ja'far bin Abi Talib. Ya, suami dia lah. Jadi dia pun tanya, ya, sebab Nabi dapat wahyu. Ya. Jadi Nabi pun bersabda. Nabi kata benar, mereka telah terbunuh. Ya. Mereka telah terbunuh pada peperangan tersebut. Ya. Jadi Nabi pun bagi tahu. Jadi air mata pun jatuh berlinangan dari kedua mata baginda. Mendengar berita tersebut, Asma terus menjerit dan menangis. Ya, biasalah orang Arab, ya, menjerit, menangis, ya. Cuma tidaklah sampai macam zaman jahiliah, ya. Zaman jahiliah ni mereka, kita tahulah, ya, dengan koyak-koyak baju, ya, dengan meraung, meratap dan sebagainya. Jadi benda-benda tu bila mereka memeluk Islam, ya, ritual jahiliah tu dah kurang lah. Ya, sebab tu Nabi kalau apa kita panggil, ya, macam dalam apa ni perang Uhud kan, ketika Hamzah, ya, dibelah dadanya. Jadi adik pada Hamzah, yakni Sofiyah binti Abdul Muttalib, ya, nak pergi, makcik Nabi lah, nak pergi tengok Hamzah sebab Hamzah tu abang dia. Ya, Nabi tak benarkan. Ya, tapi Sofiyah kata, aku boleh tahan dah. Ya, zaman jahiliah dulu memang. Ya, tapi alhamdulillah sekarang aku boleh bertahan. Maknanya dia boleh kontrol diri dia dan Nabi benarkan. Tapi ketika Nabi benarkan pun, Nabi minta dia ditemani oleh anak lelaki dia. Maknanya kalau apa-apa berlaku nanti, paling kurang anak dia boleh pegang dia, boleh peluk dia. Ya, tak adalah dia, kita kata meronta-ronta, menjerit, ya, buat benda-benda yang luar biasa. Jadi Nabi pun perintah anak dia, anak Sofiyah tu. Anak Sofiyah siapa dia? Anak Sofiyah ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, sahabat Nabi juga. Az-Zubair pergi dengan mak dia. Maknanya tak boleh pergi seorang-seorang. Takut apa-apa benda berlaku, ya. Dan ditemani oleh mahram dia. Mahram dia anak lelaki dia. Alhamdulillah dia boleh mengawal diri. Ya, jadi sebab itu Nabi pun tak mengejutkan Asma binti Umais dengan cerita tadi, ya. Bagi tenang dulu. Bagi selesai, bagi makan anak dulu, ya, mandikan apa semua sebagainya. Dah tenang-tenang dah baru datang. Itu pun, ya, Asma menjerit dan menangis. Of course lah, suami meninggal. Ya. Kemudian kaum perempuan datang menemuinya. Jadi ini kerja orang perempuan lah, ya. Jadi dia pergi pujuk lah. Baginda keluar menemui para saudara mara baginda dan bersabda. Ya. Jadi saudara mara baginda tu adalah saudara mara kepada Ja'far lah, sebab mereka ni Ahlul Bait. Ya, mereka ni datang daripada Bani Hashim. Ya, ni abang daripada Sayyidina Ali kan. Jadi Nabi pun sabda, ya. Jadi Nabi sebut juga, ya, dalam Sirah Al-Halabiyah juga. Ya, ini dalam kitab hadis lain ada, ya. Tapi ini cerita daripada perspektif Sirah Halabiyah. Ya, apa Nabi kata? Nabi kata la taghfulu ala Ja'far. Ya, la, janganlah taghfulu. Janganlah kamu semua orang kampung kat sini, kawasan komuniti yang duduk dekat rumah Ja'far tu, ya, janganlah kamu lupakan. Ya, jangan kamu alpakan, jangan lalaikan ala Ja'far, keluarga Ja'far. Jangan lupalah. Ya, pasal mereka ni apa yang berlaku. Wasna'u lahum ta'aman. Buatlah makanan untuk mereka. Buat makanan, ya. Maknanya ada orang meninggal, kita buat makan untuk orang yang keluarga yang meninggal tu. Bukan keluarga meninggal buat makanan untuk kita, ya, terbalik orang kita. Jadi Nabi suruh buat makanan untuk yang meninggal tu, sebab dah tentulah, ya, mereka sedih. Fa innahum, kerana sesungguhnya mereka, yakni keluarga yang meninggal tadi, ya, qad syughilu, mereka sedang disibukkan bi amri sahibihim, ya, dengan urusan sahib, dengan urusan lelaki mereka, ya. Lelaki itu makna pemimpin mereka. Siapa pemimpin mereka? Ja'far lah, yang telah meninggal dunia. Jadi dah tentulah isteri dia anak kecil-kecil, ya, anak kecil-kecil lagi, ya. Abdullah bin Ja'far antara anak dia. Ja'far bin Abi Talib kita tahu antara yang wajahnya seirah Nabi lah, ya. Beliau sepupu dan beliau seirah Nabi, salah seorang daripada 6 kan. Ya, kemudian apa ni, anak dia Abdullah bin Ja'far, ya, anak sulung dia pun muka macam muka Nabi juga. Ya, Allah buat macam tu. Dan adik-beradik dia. Jadi Nabi pun jumpa dengan family, ya. Sebab bila dia menangis tadi dah ada orang perempuan lain pujuk. Ya, tenangkan keadaan dia. Ketika baginda melihat anak perempuan hamba sahaya baginda yang bernama Zaid bin Harisah datang
Ya, Zaid adalah salah seorang yang terkorban dalam perang Mu'tah. Sama juga. Zaid terkorban dulu. Lepas Zaid barulah Ja'far. Ya, bersama anak lelaki bapa saudara baginda yang bernama Ja'far bin Abi Talib. Ya, maka baginda menepuk bahunya dan menangis. Para sahabat pun hairan melihat baginda yang begitu bersedih dan menangis. Ya, menangisi para tentera Islam yang syahid dalam perang Mu'tah. Sebab sahabat tak nampak, Nabi nampak. Baginda menjawab atas rasa hairan. Ya, para sahabat dengan jawapan. Pasal sahabat tengok Nabi menangis, ya, sebab Nabi ni Nabi kan. Jadi bila dia Nabi, adakah tak boleh menangis? Ya. Jadi Nabi pun jawab, ya, Nabi kata inna hazihi abaratus sadiq ala sadiqihi. Ya, sesungguhnya ini adalah air mata abarat, ya, air mata as-sadiq, seorang kawan, seorang teman baik, ala sadiqihi, ya, atas saudaranya juga, ya, atas kawannya. Allazi faqadahu, yang telah meninggalkan dia. Ya, jadi maknanya dah meninggal. Ya, kawan baik tu. Antara kawan baik Nabi itu ialah Zaid bin Harisah lah. Ya, bukan kawan baik aja, anak angkat Nabi. Ya, yang diberi peluang untuk balik ke kampung halaman dia tapi tak nak. Dia nak duduk bersama Nabi. Ya, Ja'far juga. Ya, sama kita kata. Jadi tu apa? Cerita, ya, bagaimana Nabi punya kasih sayang terhadap para sahabat. Ya, bukan terhadap sahabat besar, malah pada anak-anak mereka. Ya, sebab anak-anak sahabat ni merupakan sahabat juga, tapi sahabat kecil. Ya, tapi mereka hidup zaman Nabi dan mereka dapat title sahabat tu. Ya. Okey, so far ada apa soalan? Silakan sebelum kita masuk ke apa? Ke cerita Ummu Khalid pula. Ada apa soalan tuan-tuan? Silakan. Di chat pun tak ada nampaknya. Kak Noraini ada apa soalan? Ya, Haji Hassan. Dalam Ustaz. Ya. Tak ada Ustaz, terima kasih. Teruskan. Berapa orang yang ikut Ja'far Abdul Muttalib hijrah dari Eritrea ke Mekah? Balik tu dia ada beberapa batches. Ya, dia tak balik sekali lah. Ya, ada kata 70, ada kata lebih. Ya, cuma macam tadilah sebab mereka ni hijrah ya pakai kapal. Ya, jadi besar memanglah ya boleh jadi kapal tu besar, tapi besar manalah sangat kapal tu kan. Ya, berapa ramai boleh naik. Ya, tak sebesar kapal zaman kita lah. Jadi ada kata 70, ada kata kurang lagi. Ya, ada kata walaupun mereka ni ramai, ya, tapi ada 2 kapal. Ya, jadi itulah ya, benda-benda macam itulah yang membuatkan kita tak boleh dapat satu jawapan yang solid, tak boleh. Ya, ada yang kata 100 lebih. Ada kata 70, ya. Jadi mungkin ya satu kapal 70. Jadi kalau 2 kapal 140 mungkin macam tu. Dia tak ada jawapan yang solid, tak ada. Ya, kita hanya boleh kata lebih kurang 70 orang. Ya, mungkin lebih. Itulah ya ceritanya. Tapi yang pasti pulang mereka itu ya sambil bawa siapa kita panggil tadi, pengantin barulah ya, Ramlah binti Abi Sufyan, yang baru saja kita panggil ya dinikahi oleh Nabi. Jadi sebab dia habis iddah, jadi tak bolehlah tinggal seorang-seorang kat sana ya. Itu yang bawa balik tu. Jadi yang ada di kalangan para sahabat di Eritrea tu antaranya yang senior ialah Ja'far bin Abi Talib ya, yang sejak dia hijrah tak pernah balik. Ya, sejak hijrah tu tahun yang kelima tu. Tahun yang kelima masa kat Mekah dulu. Ya, zaman ketika para sahabat ditindas, ya, dipukul, dibunuh, ya, dicederakan. Jadi Nabi benarkan mereka hijrah dan Ja'far tak balik. Ya, sampailah tahun yang ke-7. Ya, jadi bayangkanlah berapa tahun, ya. Jadi masa begitu tahun yang kelima kan. Nabi duduk di Madinah di Mekah selepas hijrah 13 tahun. Ya, jadi maknanya tu dah 8 tahun kat situ. Campur dengan 7 tahun, 15 tahun. 15 tahun tak balik. Ya, jadi jumlah mereka sudah tentu bertambah lah. Ya, macam Ja'far kan, masa dia pergi tak ada anak lagi. Masa dia balik dah tambah 3 anak dah. Ya, jadi mana masa pergi berdua, balik dah jadi berlima dah. Jadi jumlah umat Islam tu bertambah. Ya, mungkin bertambah tu antaranya ialah disebabkan tadilah ya dapat anak, dan jumlah para sahabat di kalangan masyarakat Arab tu bertambah. Orang Eritrea ya, dia tak hijrah lah ya. Dia masuk Islam macam Najasyi tapi tinggal kekal di sana. Sebab tu sebahagian mereka tidak menjadi sahabat lah, pasal mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi. Okey, ada lain silakan tuan-tuan. Ada apa? Ya. Ada apa? Ustaz,
yang isteri Nabi yang Ramlah tu, bila dia balik, yang mengiringi dia tu siapa? Adakah mahram dia? Salah satu daripada mereka yang sama-sama tu? Paling kurang isteri Jaafar dia, ya, adalah orang perempuan yang lain lah, ya. Sebab mahram tak ada, suami dah meninggal. Ya, keluarga-keluarga dia kebanyakannya tak masuk Islam lagi kan. Macam Ramlah binti Abu Sufyan. Abu Sufyan pun masih tak masuk Islam. Abu Sufyan tak masuk, Muawiyah tak masuk, abang dia Yazid tak masuk, tak ada. Ya, mak dia lagilah tak masuk Islam lagi. Jadi tak ada apa kita panggil, ya, tak ada mahram, ya, hubungan keluarga tu tak adalah, ya. Yang ada ialah wanita-wanita mukminah, ya, yang amanah itu ada. Ya, jadi kita apply je lah kan. Macam Aisyah nak pergi umrah, nak pergi haji, ya, dah pergi dah yang wajib kan, yang apa kita panggil, yang sunat pula nak pergi. Jadi nak pergi mahram tak ada. Jadi apa Umar bin Al-Khattab, ya, sebut, kalau tak ada kita lantiklah, ya, lelaki yang amanah dan wanita-wanita lain yang amanah. Jadi wanita-wanita lain yang amanah tu siapa? Isteri Nabi yang lain lah. Mana bila Aisyah nak pergi, ada Hafsah, ada Maimunah kan, ya, ada Sofia. Jadi wanita-wanita lain yang beriman. Ya, itu yang dalam mazhab Syafi'i digunakan hujah itulah, ya, untuk orang perempuan yang tak ada mahram. Jadi kalau setakat nak balik daripada hijrah, ya, ada ramailah wanita-wanita yang suami dia ikut serta, antaranya Ja'far bin Abi Talib jadilah. Isteri dia Asma binti Umais, ya, boleh jadi peneman lah. Ya, lagipun yang apa kita panggil, ya, yang mereka gunakan sebagai transport ni adalah kapal. Ya, bukan maknanya naik unta kan. Ya, bila dah sampai di pelabuhan, tu baru naik unta. Ya, tapi macam tadilah, ada tak kita kata wanita-wanita muslimah? Dah tentu ada lah. Ya, dah tentu ada wanita-wanita muslimah yang juga hijrah ke sana. Antaranya ialah Asma binti Umais tadi. Okey, lain? Ya, silakan. Sama-sama. Ada apa tuan-tuan dan perempuan? Ada apa yang Ustaz boleh bantu? Tak ada tuan-tuan, ya. Tuan-tuan, sirah apa ni? Apa kita panggil? Sirah ni tuan-tuan boleh guna untuk semua benda, tuan-tuan. Tuan-tuan belajar tafsir pun pakai sirah. Jadi tuan-tuan tak rugilah, ya. Contoh kita kata mengenal 10 dijamin syurga kan. Ya, cerita tafsir pun cerita sirah, cerita hadis pun sirah, cerita sirah memang sirah lah. Ya, cerita akhlak pun sirah juga. Ya, jadi kat mana yang tuan-tuan kata, kalau kita kata mengenal 10 tu, ya, kita kata tak mesti mengenal. Kalau tuan-tuan tak kenal, memang tuan-tuan tak kenal lah. Ya, macam isteri Nabi kan, ya, 11 isteri Nabi tu. Tuan-tuan kena ingat lah. Tak ada pilihan. Pasal kita akan jumpa sentiasa, tuan-tuan. Ya, Asma binti Umais tadi kan, tuan-tuan kenal dia sekali je. Ya, beliau adalah isteri Ja'far bin Abi Talib. Ya, itu yang pertama. Tapi setelah Ja'far meninggal, ya, siapa pula kahwin dengan dia kan? Kita pun dah sebut tapi tuan-tuan dah lupa. Ya, kahwin dengan Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar pula akan ambil dia sebagai isteri. Ya. Lepas pada Abu Bakar meninggal, siapa pula tuan-tuan? Ya, Saidina Ali pula ambil dia sebagai isteri. Ali tu bukan adik ipar dia, ya? Ya, adik ipar, apa masalah dia? Jadi maknanya nak bagi tahu, ya. Pentingnya Asma binti Umais ni kerana dia menjadi isteri kepada 3 orang. Ya, lelaki hebat-hebat belaka. Ja'far kena bunuh, ya, Abu Bakar khalifah Islam yang pertama selepas Nabi, dan Ali bin Abi Talib juga, ya, salah seorang daripada khalifah yang kena bunuh juga. Maknanya hebat-hebatlah suami dia. Ya, sebab itu mengenali Asma binti Umais itu tak rugi, ya, kerana beliau yang membesarkan tokoh-tokoh hebat juga. Ya, anak dia tadi kan Abdullah bin Ja'far, ya, Ubaidillah dan sebagainya. Okey, ya, Ummu Khalid binti Sa'id, ya, Al-Umayyah. Jadi Al-Umayyah tu maknanya dia daripada Bani Umayyah lah. Ya, Bani Umayyah, ya. Dan mereka ni Bani Hashim. Bani mereka ni adalah Quraisy. Tapi bukan Quraisy Bani Hashim lah, ya. Quraisy Bani Umayyah. Diriwayatkan ni cerita. Dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abi. Jadi aku pernah datang jumpa dengan Rasulullah bersama bapa aku, ya, wa alayya qamisun asfar. Jadi dia pun cerita, ya. Dia kata suatu hari bapa aku datang, ajak dia pergi jumpa Rasulullah, dan pada waktu itu aku memakai pakaian yang berwarna kuning. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bila Nabi tengok dia pakai itu,
maka Nabi pun puji. Nabi kata sanah. Ya, sanah. Ya, kalau dalam bahasa Arab sanah makna tahun. Tapi sanah ni ya adalah rujukan ya kepada perkataan Habasyah, maknanya perkataan daripada Eritrea tu. Ya, Habasyah tu ya bahasa Arab dia lah, bahasa orang putih dia Eritrea lah ataupun Abyssinian Empire tu. Qala Abdullah wa hiya bil Habasyiyah. Jadi ya ada seorang lelaki kat situ ya, nama dia Abdullah. Jadi Abdullah tu kata ya artinya adalah bagus. Ya, jadi dalam bahasa Arab hasanah. Tapi dalam bahasa apa? Bahasa Eritrea sanah saja disebut ya. Dah tentulah bahasanya bezalah. Ya, sebab dia punya bahasa tu bahasa Afrika. Ya, tapi Nabi mungkin Nabi biasa dengar para sahabat ya yang pergi ke sana balik guna perkataan tersebut. Jadi Nabi ulang sajalah. Ya qalat ya dia pun berkata fazahabtu. Ya, jadi apa ni apa kita panggil Ummu Khalid ni ya. Dia budak lagi ni ya. Bukan orang tua ni ya. Kita tengok anda umur nanti kita kata mak pada Khalid. Kadang-kadang budak-budak kecil boleh je panggil umur. Ya, nama dia kan ya, nama gelaran dia digelar saja. Jadi dia kata aku pun apa ni pegang Nabi punya khatam an-nubuwah. Khatam ya. Tuan-tuan boleh bulatkan perkataan khatam tu. Khatam an-nubuwah boleh highlight. Ya, apa makna khatam an-nubuwah? Nubuwah tahu kan? Nubuwah. Apa nubuwah? Ya, Datuk Osman, nubuwah apa? Nubuwah. Apa makna nubuwah? Daripada perkataan nabi lah. Nubuwah makna tuan-tuan, nubuwah. Nabi lah kan, prophet. Nubuwah apa tuan-tuan? In English apa? Nabi tu prophet kan? Nubuwah. Halo, Assalamualaikum. Prophet pun tak tahu saya. Sunnah Nabi lah. Ya, jauh sangat tu Haji ya. Bila Nabi tu prophet, nubuwah tu apa? Dah tentulah datang pada prophet juga tuan-tuan. Tuan-tuan tambahlah sikit, jadikan dia noun. Ya, daripada prophet jadi prophethood tuan-tuan. Prophethood. Ya, prophethood tu bahasa Melayu dia apa Haji Hasan? Prophethood. Kerasulan. Jauh, Rasul dengan Nabi lain. Nabi lah. Kenabian lah tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan nak kena lari jauh sangat? Ya. Tuan-tuan lari jauh sangat tuan-tuan, ya. Jadi kalau Nabi tu prophet kan? Kalau nubuwah tu daripada Nabi tu. Ya, jadi prophethood. Jadi Nabi ya, kenabian lah. Kalau Rasul lain, Rasul pula ya. Sebab Rasul messenger. Ya, tuan-tuan nak kena sebut perkataan yang betul. Sebab bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebut lain, dia lain. Ya, sebab tu accurate. Cuba tengok kan Quran. Quran tak saja-saja sebut. Kadang-kadang Quran sebut Nabi, kadang sebut Rasul. Ya, jadi perkataan-perkataan tu Allah pilih bukan saja-saja, there must be reason for that lah. So kita jawab pun macam tu lah. Ya, jadi nubuah tu makna kenabian, prophethood. Khatam tu apa tuan-tuan? Khatam. Apa makna khatam? Ya, khatam an-nubuwah, ya. Kak Mai, khatam an-nubuwah tu apa makna dia? Kalau tuan-tuan tak tengok terjemahan lah, ya, apa makna dia tuan-tuan? Ya. Kalau tengok terjemahan ada ya dekat terjemahan tu. Apa dia? Nabi penutup akhir. Cuba tuan-tuan tengok perkataan ya. Cuba tuan-tuan tengok perkataan sebelum khatam an-nubuwah. Tuan-tuan tengok jangan terjemahan je. Tuan-tuan tengok teks Arab. Sebab tu dia ada teks Arab. Ustaz boleh je skip apa ni teks Arab tu, tapi rugilah tuan-tuan. Ya, pasal tuan-tuan ikut kelas, tuan-tuan ada buku kan. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan dulu. Ustaz dah ajar banyak kali dah ya. Tuan-tuan nak survive dalam Arabik, tuan-tuan kena tengok teks Arab tu. Ya, tuan-tuan tak ada pilihan. Kalau dah tak survive, tak boleh juga, baru tengok dia punya terjemahan tu. Perkataan sebelum khatamin nubuwah tu ialah al-abu. Ya, al-abu. Ya, maknanya apa? Aku bermain-main. Budak kecil ni tadi, perempuan ni tadi, dia main-main dengan khatam an-nubuwah. Ya. Dia main-main apa tuan-tuan? Ya. Dia pegang ya benda yang ada di belakang Nabi tu. Apa khatam an-nubuwah? Ni benda paling penting lah tuan-tuan. Bila kita cerita tentang Nabi tu, apa benda yang Nabi-Nabi ni ada? Yang dekat belakang ni tuan-tuan.
Dekat belikat dia. Ada apa tuan-tuan? Apa tuan-tuan dekat belakang tu? Nabi-Nabi ada. Apa Haji Mat Syah? Dekat belakang Nabi tu ada apa? Dekat belakang belikat Nabi tu. Serban juga. Apa dia? Serban je. Bukan tuan-tuan. Ni kat badan ni Haji. Kat badan ni kita umat Muhammad tuan-tuan. Ya mesti dah tahu apa benda kat belakang tu. Syirin. Apa Syirin? This is that. The seal is that. The seal of the Prophet. Yeah. Ya, dia punya seal tu tuan-tuan. Dia punya tanda kenabian tu. Ya. Mungkin tuan-tuan tak tahulah pernah dengar tidak. Tanda kenabian tu bentuk macam mana apa Haji? Seal tu macam mana bentuk dia? Roughly lah macam mana Haji Azan? Tak pasti lah Ustaz. Everything is a seal. Yalah. What do you understand from the seal tu? Tak apa cakap orang putih boleh apa Haji? English. Dia macam comfortable English, jawab English tak apa. Ya, Haji Fuad. Macam mood sama apa ni tai lalat besar yang ada bulu. Macam itulah lebih kurang tuan-tuan ya. Tuan-tuan, itu assignment tuan-tuan. Ustaz nak kena mula bagi assignment kat tuan-tuan. Sebab tak nak tuan-tuan dengar kemudian tuan-tuan lupa, tak mau. Ya, Khatam An-Nubuwah. Nanti tuan-tuan cari Google aja tuan-tuan ya. Dia ada tunjuk nanti, Google pun ada tunjuk. Ya, macam mana bentuk dia. Macam itulah ya. Dia ada berbulu sikitlah. Ada benda macam timbul kat belakang tu. Ya, sebab tu masa Nabi lahir, tuan-tuan ingat tak masa Nabi lahir? Nabi lahir di Mekah. Nabi lahir kat rumah siapa tuan-tuan? Ya, siapa boleh jawab? Masa Nabi lahir tu dekat Mekah tu, Nabi lahir kat rumah mana? Tuan-tuan jangan cakap Nabi lahir kat rumah dia. Mana rumah dia tuan-tuan? Ya, bapa pun dah meninggal. Ya, ketika mak Nabi, ya, Aminah lahirkan Nabi, mak Nabi lahirkan Nabi tu kat mana? Kat mana yang sepatutnya Nabi berada di rumah? Ya, kat mana? Abu Talib. Abu Talib kecil lagi tuan-tuan, muda lagi. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Pasal apa Abdul Muttalib? Itu kan datuk Nabi. Ya. Tuan-tuan bayanglah, Abdullah tu kan anak kesayangan Abdul Muttalib. Dia semua jawapan tu ada rentetan tuan-tuan. Jadi oleh kerana Abdullah tu anak kesayangan Abdul Muttalib, Abdullah tu pula meninggal. Ya. Jadi oleh kerana Abdullah tu dah meninggal, dah tentu kat mana yang paling sesuai menantu dia lahirkan anak. Dah tentulah kat rumah dia. Selepas daripada ya Nabi dilahirkan tuan-tuan, dia ada delegasi datang jumpa Abdul Muttalib tu. Ada satu grup ya orang agama datang. Ya, ni masa Nabi lahir, ni jilid 1. Ya, sirah jilid 1 tuan-tuan. Ya, warna hijau tu jilid 1. Sekarang jilid 2 dah. Ya, jilid 1 tuan-tuan tengok balik. Siapa yang ada jilid 1 tu cuba tengok balik masa Nabi lahir. Ada satu kumpulan datang nak jumpa Abdul Muttalib. Bukan mereka nak jumpa Abdul Muttalib. Dia nak tengok Nabi Muhammad tu. Ya, jadi mereka nak tengok dia punya apa kita panggil? Ya, seal of prophethood tu. Nak tengok Khatam An-Nubuwah tu kat belakang Nabi tu. Jadi bila nampak benda tu, mereka confirm ni memang Nabi akhir zaman. Ya, siapa yang datang tu tuan-tuan? Orang mana yang datang nak pergi tengok apa ni, ada seal dekat belakang Nabi tu? Grup mana agaknya? Takkanlah orang Quraisy. Orang Quraisy bukan tahu apa tuan-tuan. Orang Quraisy sembah bala. Ya, grup mana yang datang nak cek bahawasanya Nabi itu adalah Nabi? Siapa tuan-tuan? Nasrani. Bro Nasrani. Orang Yahudi tuan-tuan, Yahudi. Yahudi ya. Yahudi sorry. Ya. Yahudi lah yang datang. Yahudi Nasrani beza Datuk Osman ya. Jadi Yahudi lah grup yang kata pressure group yang kuat ni orang Yahudi lah. Maknanya Yahudi ni, Yahudi tak datang daripada Madinah ya. Tapi mereka datang juga sebab nak tengok depan mata mereka. Ya, sebab tu sama ketika Nabi Muhammad SAW hijrah sampai ke Quba ya, orang Yahudi hantar wakil tak? Hantar. Ya, mereka nak dialog dengan Nabi. Ya, mereka tak bolehlah buat macam dulu ya. Tapi mereka nak intai juga nak tengok. Ya, tapi tak nampaklah sebab Nabi pakai baju kan. Jadi oleh kerana itu mereka tanya soalan. Mereka tak bolehlah buat-buat nak pegang Nabi punya belakang, tak bolehlah. Ya, masa Nabi kecil bolehlah kan. Jadi apa mereka buat? Mereka tanya soalan. Dan soalan tu datang daripada kitab Taurat. Kalau Nabi boleh jawab, maknanya Nabi tu confirm adalah Nabi. Tapi kalau Nabi tak boleh jawab, maknanya Nabi ni pembohong. Ya, dan Ustaz ada sebut satu istilah untuk Nabi pembohong. Kalau Nabi yang real kita panggil Nabi. Tapi kalau Nabi tu pembohong kita panggil apa? Apa istilah dia tuan-tuan? Daripada perkataan Nabi tu juga. Ya, tuan-tuan dah lupa dah. Ya, siapa boleh jawab tuan-tuan?
istilah untuk nabi palsu, ya. Tuan-tuan jarang Google ni, tuan-tuan. Ya, agama-agama ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan Google macam-macam benda dapat. Ya. Cuba tuan-tuan Google. Cuba siapa-siapa Google sekarang. Tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan di handphone kat situ, kalau tuan-tuan pakai inilah, ya, pakai 2 phone ke apa kan. Cuba tengok Google. Apakah istilah yang digunakan untuk nabi palsu? Apa nama tuan-tuan? Nabi palsu. Cuba cek. Sebab ustaz boleh bagi jawapan, tapi nanti tuan-tuan dengar telinga kanan, tuan-tuan keluar telinga kiri. Ya. Shirin, cuba cek tengok apa nabi palsu apa? Ustaz sebut banyak kali dah tuan-tuan, ya. Apa? Apa? Ustaz cakap hari tu mutanabi. 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 Dia syaddah tu pada nabi tu, mutanabi. Ya, mutanabi. Tuan-tuan salinlah tuan-tuan, mutanabi. Sebab kita dah ustaz dah sebut tak tahu mungkin 10 kali lebih kot. Tuan-tuan cek lah, tak percaya, ya. Mutanabi. Tuan-tuan jangan kata, oh first time saya dengar malam ni. Jangan tuan-tuan bohong tu. Ya, tuan-tuan dah dengar banyak kali dah. Cuma tuan-tuan tak salin. Ya. Mutanabi. Apakah makna mutanabi tu? Mutanabi tu makna nabi palsu, tuan-tuan. Orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Ya, mutanabi yang paling terkenal sekali siapa, Shirin? Mutanabi paling terkenal. Bila orang sebut nabi palsu je dia. Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab. Ya, pasal apa dia mengaku sebagai nabi palsu? Apa kelebihan dia? Hajar Zainab, apa kelebihan Musailamah ni? Ya. Apa ni? Ada ladang gandum terbesar dekat Yamamah. Pasal dia ada ladang gandum. Maknanya dia ada kuasa, tuan-tuan. Orang ada kuasa, dia in control of ekonomi. Sebab itulah dia mengaku sebagai nabi. Ya, dan siapa tak percaya pada dia, ya, dia akan stop hantar gandum. Ya, sebab tu orang terpaksa percaya. Ya, percaya tu bukan sebab percaya tak. Percaya tu sebab takut, ya. Takut gandum tak sampai, tak ada makan, tuan-tuan. Jadi dia balik pada cerita ekonomi, tuan-tuan. Ya, politik ni dia balik pada ekonomi. Ya, ada kuasa pun tapi tak ada kuasa politik tapi tak ada kuasa ekonomi, tak boleh buat apa juga, tuan-tuan. Tak boleh buat apa. Ya, itu cerita ni. Okey, mutanabi. Jadi apa makna khatamin nubuah? Khatam an-nubuah. Jadi baris yang kedua tu muka surat 382 merujuk kepada makna apa? Ya, seal tu, tuan-tuan, seal yang duduk belakang belikat nabi tu. Ya, tadi Haji Fuad cakap apa tadi? Ya, yang itulah dia. Tuan-tuan Google cari tengok. Ya, ada tak gambar dia, tuan-tuan? Ya, apa ni, ilustrasi lah. Hakikat sebenarnya kita tak tahu kan, ya. Tapi macam itulah dalam hadis-hadis disebut dia macam ada apa? Ada, kita kata apa? Macam ada tumbuh apa ni, daging, ya, timbul sikit daging tu dan ada berbulu kat kawasan tu. Ya, tapi disebut menjelang kewafatan Nabi, ya, tanda tu hilang. Ya, tanda tu hilang. Maknanya Nabi ni adalah Nabi semasa baginda masih hidup. Ya, masa hidup itu adalah Nabi. Tapi setelah Nabi wafat, habis ya, tuan-tuan. Ya, Nabi dah wafat. Ya, bila Nabi dah wafat, maknanya tak ada keperluan lagi. Tak ada keperluan. Ya, sebab tu selepas daripada Nabi Muhammad wafat, ya, Allah hidupkan tak balik Nabi Muhammad, tuan-tuan? Tak. Nabi Muhammad memang hidup dalam, Nabi-Nabi dan Rasul hidup dalam alam mereka masing-masing, betul? Ya, tapi sebab apa? Ya, sebab apa, tuan-tuan? Ya, sebab selepas daripada Nabi Muhammad tu Allah utus balik Nabi Isa. Ya, jadi maknanya cerita Nabi Muhammad berakhir dah. Ya, ajarannya berterusan. Ajarannya Quran yang disampaikan berterusan. Ya. Sebab itu bila Nabi Isa datang, Nabi Isa lah yang pula mengetuai pasukan umat Islam. Tetapi ajaran Nabi Muhammad, Quran tu kekal. Ya. Jadi maknanya kalau nak minta tolong kepada Nabi Isa AS pula. Ya, pada Imamul Mahdi, pemimpin umat manusia. Ya, akhir zaman nanti. Bukan lagi pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kerana ajaran Nabi, ya, kerjaya Nabi ataupun tugasan Nabi dah selesai. Ya, Nabi punya tugasan selesai dah. Jadi tak ada apa kita panggil, ya, tak ada benda yang kita kata oh Nabi tak sempat buat, Nabi tak. Itu disampaikan oleh para sahabat pula, diteruskan oleh mereka, ya, oleh Nabi Isa pula dan seterusnya. Jadi budak tadi, ya, Ummu siapa tadi, ya, Ummu Khalid tadi, dia main-main belakang Nabi tu. Ya, bila bapak dia tengok, farabazani abi, maka bapak aku macam nak halang lah. Ya, nampak macam tak sopan. Tapi sebab dia ni budak,
Ya, tuan-tuan kena ingat tajuk ni adalah tajuk budak ni. Ya, budak tu main-main dengan Nabi punya khatam an-nubuwah tadi. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ha, Nabi kata pada bapa si Ummu Khalid tadi, Nabi kata biarkanlah budak ni, ya. Summa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, abli. Nabi pun kata pakailah, wa akhlifi, ya. Maknanya pakai sampai lusuh, ya. Ada pakaian tadilah, ya, yang dipakai tadi tu Nabi kan puji tadi. Maknanya baju kuning tadi, ya, bukan mesti baju warna putih kan. Warna kuning, warna merah, warna hijau, Nabi pun pakai. Ya, tak mesti warna putih. Jadi kalau kita kata putih saja tak tepat lah. Ya, Nabi pakai pelbagai warna. Jadi dalam apa kita panggil, ya, dalam kes ini Nabi pun kata pakailah. Teruskan pakai baju yang tadi tu, ya, wa akhlifi. Pakai sampai lusuh, ya. Tapi tuan-tuan jangan faham secara literal. Pakai sampai lusuh tu maka maknanya pakai basuh bukan. Ya, itu adalah satu bentuk doa Nabi. Ya, doa Nabi, ya, supaya pakaian itu, ya, pakaian itu maknanya dipakai oleh orang tadi, maknanya panjang umur dia. Mudah-mudahan panjang umur. Summa abli wa akhlifi, summa abli wa akhlifi. Ya, Nabi kata pakai dan biar sampai lusuh, kemudian pakai lagi biar sampai lusuh, pakai lagi biar sampai lusuh. Ya, maknanya Nabi mendoakan panjang usia dia. Ya, panjang usia, panjang umur. Ya, jadi kalau Nabi doa ni jadi sungguhlah tuan-tuan. Jadi ini bukti juga, ya, bahawasanya Nabi melayan budak-budak, ya, budak lelaki ke budak perempuan, ya, yang datang jumpa dengan Nabi, ya, Nabi peluk, Nabi sayang-sayang dia, Nabi letak atas apa ni pangkuan, ya, ada yang macam tadilah, ya, kebetulan ada yang apa, yang main dengan Nabi punya sil nubuah tadi tu, ya, Nabi biarkan, bapa dia larang, ya, Nabi kata biarkanlah. Pada suatu masa ada seorang bayi dibawa kepada baginda, ya, untuk diminta doa keberkahan. Ya, doa keberkahan, ya. Doa keberkahan ni maknanya apa tuan-tuan? Maknanya tahnik lah. Ya, ditahnik. Tahnik tu makna belah mulut. Ya. Dan meminta baginda untuk memberinya nama sekali. Ya, maknanya dia baru lahir lah ni. Jadi kita tahu kan bagi nama apa semua ni dalam masa 7 hari tu, ya. Jadi nama dah ada, tapi kita isytihar tu pada hari yang ke-7. Ya, hari ke-7 tu termasuk hari kelahiran dia tu. Ya, hari kelahiran tu kira hari pertama. Ya, disembelih kan dia punya apa? Dia punya akikah dia pada hari yang ke-7. Diberi nama, isytihar nama tu. Nama dah ada, isytihar. Ya, sunnah dia tuan-tuan. Jadi apa yang berlaku, ya? Yang berlaku Nabi pun ambil bayi tersebut, letakkan di atas pangkuan baginda. Tiba-tiba bayi tersebut terkencing di atas pangkuan baginda. Kemudian orang yang melihat hal tersebut spontan berteriak. Baginda berkata, jangan kamu membuat si bayi menghentikan kencingnya sebelum selesai. Ya, jadi kalau menjerit mungkin budak tu terkejut, ya, tak habis kencing dia, ya, ataupun terganggu lah, ya. Jadi baginda membiarkan si bayi menyudahkan kencingnya. Kemudian baginda mendoakan dan memberi nama untuk si bayi tadi agar ibu bapa si bayi merasa gembira. Hal ini baginda lakukan untuk memberi isyarat kepada ibu bapanya bahawa baginda sebenarnya tidak rasa terganggu dengan hal budak kencing tadi. Kemudian setelah mereka pergi, baginda pun lantas mencuci baju yang terkena kencing si bayi dengan kedua tangan baginda yang mulia dan suci. Ya, jadi kalau kita tengok dalam hadis disebut, ya, Nabi minta sebekas air daripada isteri baginda dan Nabi renjis saja pada bahagian yang terkena kencing tadi, ya, Nabi renjis, lalukan air. Ya, kemudian biarkan sebentar. Negara Arab ni negara kering kan, ya, jadi kering dan Nabi pakai balik untuk solat. Kerana baby tadi baby lelaki, yang kedua dia belum lagi makan sesuatu melainkan daripada susu ibunya saja. Tapi dia lelaki, kalau bayi perempuan tak boleh. Ya, bayi lelaki itu hukum yang kita panggil sebagai najis mukhaffafah, najis ringan tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dah tahu benda ni. Cuma buku ni dia menjelaskan lagi supaya kita faham. Diriwayatkan bahawa ketika Al-Aqra' bin Habis melihat Rasulullah mencium cucu baginda. Ya, Aqra' bin Habis ni orang Badui. Ya, jadi bila dia datang, dia tengok Nabi cium Al-Hasan, bin Ali. Ya, kemudian dia pun terus berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak. Ya, dia Badui. Namun aku tidak pernah sekali pun mencium salah seorang di antara mereka. Ya, Nabi pun bersabda, ya,
awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah man la yarham la yurham. Ya, ini biasa kita dengar hadis ni, ya. Jadi ya, aku tidak memiliki kuasa untuk menyuburkan rasa kasih sayang di hatimu. Jadi kata Nabi, ya, awa amliku, aku tidak ada kuasa, ya, untuk memasukkan rasa kasih sayang tu tak ada. Ya, aku boleh bagi contoh. Ya, jadi ini adalah sifat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Allah cabut sifat rahmat tu daripada hati kamu. Sebab tu Nabi sebut, ya, kat ujung tu man, ya. Tuan-tuan boleh letak apa kita panggil, ya, letak ya, dalam bentuk bracket lah, ya. Man la yarhamu la yurhamu. Ya, orang yang la tidak yarham, yang tidak menunjukkan kasih sayang, dia la yurham, dia juga tidak dikasih sayangi. Ya, dia tu tidak disayangi lah. Kita tak sayang orang, macam mana orang nak sayang kita, tuan-tuan? Ya. Kita pun tak pernah doakan orang, kemudian kita minta orang doakan kita, minta maaf lah. Ya, jadi kita dulu kena doakan orang, baru orang doakan kita. Ya, orang dah meninggal, kita lalu kawasan kubur, kita doakan dia. Esok-esok bila kita meninggal, orang lain pula doakan kita. Macam itulah. Ya, sebab tu biasa sangka baik dekat orang, biasa doakan, ya, kesihatan orang, kebaikan dan sebagainya. Riwayat bahawa pada suatu ketika baginda solat sambil meletakkan Umamah binti Zainab, ya, Umamah binti Zainab. Ya, boleh ke? Ya, pasal apa tak kata Umamah binti Abil As, ya? Boleh je, tak ada masalah. Ya, kerana dia adalah anak perempuan kepada Abil As dan dia juga anak perempuan pada Zainab. Ya, Zainab anak Nabi yang sulung, anak perempuan. Ya, ni cucu Nabi pertama, Umamah nama dia. Jadi ketika Umamah datang, Nabi ambil dia, Nabi letak atas bahu, baginda letakkan Umamah ketika bersujud dan mengangkatnya semula ketika berdiri. Ya, sebahagian riwayat menyebut Nabi dukung. Ya, bukan letak atas bahu. Ya, Nabi dukung dia. Ya, ketika Nabi mengimamkan solat. Jadi ketika Nabi rukuk, Nabi letak sebelah. Ketika Nabi iktidal, ya, Nabi angkat dia balik. Ketika Nabi sujud, Nabi letak sebelah. Ya, jadi maknanya tidaklah sampai ke peringkat membatalkan solat, tak. Riwayat bahawa satu ketika baginda agak memanjangkan sujud. Ada salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau telah memanjangkan sujud sehingga kami sempat menyangka bahawa telah terjadi sesuatu atau engkau baru saja menerima wahyu. Ya, takut ketika Nabi solat tu wahyu datang. Sebab itulah Nabi lama, ya, masa sujud tu. Baginda bersabda, kullu zalika lam yakun. Sebenarnya tak berlaku wahyu turun pun. Ya, walakin akan tetapi, ya, ibni irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Ya, sebenarnya siapa, ya, Nabi punya anak ditulis di sini ibni. Sedangkan ibni itu merujuk kepada cucu. Ya, tapi cucu tu anak lah. Ya, sebab tu kita panggil Bani Israel kan. Maknanya anak-anak keturunan Bani Israel, bukan sekadar anak Nabi Yaqub, tapi juga termasuk cucu dia, cicit dia, piut dia, semua generasi bawah tu. Sebab dalam bahasa Arab bila disebut anak, maknanya yang duduk bawah kita. Ya, anak kita betul. Ya, termasuklah juga cucu, cicit boleh juga. Ya, bapa pun sama juga. Bukan bapa kita saja, bapa saudara pun. Ya, datuk kita, apa lagi, ya, yang berada di umurnya lebih tua daripada kita. Jadi bahasa Arab ni dia guna istilah umum saja. Ya, sebab tu bila disebut abi kan, abi bukan makna bapa kandung. Ya, abi tu boleh bapa saudara, bapa angkat, bapa susuan. Ya, ummi pun sama juga. Ya, jadi jangan kita terjemah. Ya, bila kita baca Quran tu jangan terjemah semacamnya ibu, semua ibu kandung. Ya, Nabi Ibrahim dengan bapanya, bapa kandung tak. Ya, bapa saudara. Ya, bapa angkat. Ya, ataupun datuk dia. Ya, jadi semua tu termasuk penggunaan perkataan yang diguna pakai oleh Quran. Jadi tuan-tuan jumpa perkataan tu banyak kali, jadi tuan-tuan kena cakna lah, ya. Jangan pukul rata, ya. Quran bagi tahu, ya. Quran tak cakap pun. Quran hanya kata bapa. Tapi adakah makna bapa kandung? Tak, ya. Cuba tuan-tuan tengok ceritanya, bukan bapa kandung. Dia merujuk kepada bapa saudara, kadang-kadang bapa angkat, kadang bapa susuan, ya. Sebab tu Nabi panggil Ummu Aiman, ya, sebagai ummi, bukan maknanya yang melahirkan dia, ya, tapi yang mendidik, yang membesarkan dia, yang menyayangi dia,
Ya, termasuklah isteri Abu Talib pun dipanggil sebagai ummi juga. Okey, tuan-tuan ya. Cucu baginda yang dimaksudkan dalam hadis di atas adalah Al-Hasan ataupun Al-Husin. Ada yang kata dua-dua. Ya, anak kepada Ali bin Abi Talib dan Fatimah. Diriwayatkan bahawa satu ketika baginda melalui dekat rumah puteri baginda Fatimah. Ketika itu baginda mendengar suara tangisan Husain. Kemudian baginda pun bersabda kepada puterinya, tidakkah engkau mengetahui bahawa tangisan Husain membuat hatiku merasa tidak tenang? Ya, jadi bila cucu tu menangis, ya, Nabi jasa tidak tenang. Riwayat bahawa pada suatu masa ketika baginda sedang berada di atas mimbar, baginda melihat cucunya yang bernama Hasan tergelincir. Ya, ialah maknanya budak-budak kan berjalan, ya, tergelincir. Kemudian baginda turun dari atas mimbar, angkat Hasan, lalu baginda membaca firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Innama hanya senya amwalukum. Jangan tengok makna dulu tuan-tuan. Ya, Ustaz terjemahkan ya secara tekstual dia dulu. Innama hanya senya. Sebab tuan-tuan akan jumpa berpuluh-puluh kali. Innama, ya. Tuan-tuan jangan tengok terus sesungguhnya. Innama bukan sesungguhnya tuan-tuan. Ya. Innama tu apa? Ya, hanya senya. Kalau sesungguhnya inna. Ya, jadi innama. Ya, innama hanya senya. Apa makna hanya senya tuan-tuan? Ya. Hanya senya ni maknanya tidak ada lain melainkan ini. Ya, tidak ada lain melainkan ini dia. Ya, kalau nak tahu betul-betul innama. Kalau inna sesungguhnya itu penegasan. Ya, innama ni dia dua-dua. Dia ada penegasan dan dia ada exception. Ya, sebab ada ma kalau dengan inna sesungguhnya ma tu makna tidak. Ya, tidak lain tidak bukan, ya. Bahawasanya amwalukum harta kamu wa auladukum dan anak-anak kamu, ya. Anak-anak tu bukan anak-anak saja. Anak-anak tu mana cucu cicit termasuk juga. Ya, adalah fitnah. Apa makna fitnah? Ya, fitnah bukan mengata orang. Ya, fitnah tu maknanya cubaan. Ya, cubaan, fitnah, ujian. Ya, kalau kita kata cubaan nampak macam ya, benda tak elok kan? Ya, kita kata ujian. Kalau ujian lebih umum. Ujian boleh dua. Satu ujian senang, satu ujian susah. Ya, ramai orang bila diuji dengan susah dia survive. Tapi bila diuji dengan senang, ramai yang tak survive tuan-tuan. Sebab dia jadi lalai. Ya, sebab kita biasa rasa bila semua kita dapat, ya, maknanya Allah sayang kita. Ya, kita tak tahu bahawasanya sebenarnya tu kadang-kadang adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang itu kita lalai tuan-tuan. Sebab bila kita susah, ya, kita rasa Allah sedang uji kita. Tapi bila kita senang, kita tak rasa Allah uji kita tuan-tuan. Ya, sedangkan ya kita kata masa kita senang tu kita jadi lalai. Ya, masa kita susah, ya, mungkin solat sunat kita lebih, ya, pergantungan kita, doa kita lebih panjang. Tapi bila kita senang, kita rasa tak nak apa ni, nak doa panjang-panjang nak buat apa kan? Ya, pasal semua air nak, semua air dah dapat. Ya, kita akan rasa macam tu. Ya, yang itulah yang Nabi bimbang. Ya, bukan Nabi bimbang apa ni, sahabatnya susah, bukan. Kerana sahabat dia survive. Ya, tapi bila dibuka, ya, khazanah dunia ke atas mereka. Bila harta Parsi datang, ya, cuba tuan-tuan tengok kan, ya. Cerita Parsi itu. Parsi itu bukan maknanya Parsi Iran tuan-tuan, ya. Parsi itu adalah Iraq termasuk. Ya, jadi bila Iraq tu dibuka, ya, Basrah dibuka, Kufah dibuka, ya. Sahabat-sahabat Nabi semua berpusu-pusu datang ke Iraq. Sebab Iraq tu kawasan subur pertanian. Ya, ada sungai Tigris, ada sungai Euphrates, ya, ada kawasan gandum, ada kawasan Bali, ya, ada buah-buahan, ada macam-macam tuan-tuan, ada ikan, ada sebagainya. Negara Arab payah, ya. Kalau apa kita panggil Mekah Madinah, ya, tak ada sungai, tak ada pertanian macam di Iraq, ya. Kurma adalah, ya, tapi yang lain-lain susah. Jadi oleh kerana itu ramai yang datang, ya. Ketika itulah, ya, fitnah pun berlaku, dibunuh, ya, kita panggil, ya, berlaku fitnah dan sebagainya. Jadi benda-benda macam tu yang Nabi bimbang, ya, dan Nabi sebut, ya, harta dan auladukum, anak-anak kamu tu fitnah, adalah ujian. Wallahu indahu ajrun azim, dan ketahuilah bahawasanya di sisi Allah itu ada balasannya lebih besar. Ya, sebenarnya kalau nak balasan lebih besar di sisi Allah, ya, di dunia boleh dapat, boleh. Ya, tapi di dunia ni kadang-kadang macam itulah sebab dia ujian tuan-tuan. Bila dia ujian, ya, bimbang takut kita lalai.
Ya, sebab itu kita selalu minta supaya jangan sampai apa yang sedang kita lalui ini melalaikan kita, mengalpakan kita daripada ibadah. Ya, diriwayatkan bahawa suatu masa baginda sallallahu alaihi wasallam mengurus Anas bin Malik untuk satu keperluan. Mengutus Nabi minta dibuat sesuatu. Namun Anas tidak terus melakukan apa yang telah diperintahkan. Nabi mencarinya dan menemuinya berada di antara sekelompok anak muda yang sedang bermain. Bukan anak muda ni, kanak-kanak. Sebab dia pun kanak-kanak. Jadi kalau kita kata anak muda tu maknanya remaja lah kan. Remaja, anak muda. Sedangkan Anas bin Malik masa Nabi sampai di Madinah dia baru umur 10 tahun. Anak muda macam mana? Jadi dia kanak-kanak lagi. Jadi 5 tahun selepas tu pun dia masih 15 tahun, tak sampai lagi umur, baru nak masuk 15 tahun. Jadi memang kanak-kanak sangat. Jadi Nabi pun panggil dia ya Unais, nama dia Anas. Tapi ini bahasa Arab tuan-tuan. Ya Unais. Nabi tak kata ya Anas. Kalau ya Anas tu memang nama dia. Ya Unais maknanya tu penuh dengan kasih sayang. Nabi tak panggil ya Hamra, Nabi panggil ya Humaira. Kepada isteri Nabi. Itu ada makna kasih sayang kat situ. Izhab ila haisu amartuka. Wahai Unais, wahai Anas yang ku sayang. Unais itu maknanya wahai Anas yang ku sayang. Ada perkataan beloved kat situ. Yang ku sayang. Izhab, pergilah ila haisu amartuka. Pergilah buat apa yang aku perintahkan kau tadi. Nabi tunggu-tunggu tak datang-datang. Nabi pun pergi tengok, bila Nabi susul dia, tengok dia tengah bermain-main. Sedang bermain-main. Nabi tak marah pun. Begitulah bagaimana baginda memiliki rasa kasih sayang yang tinggi bahkan terhadap para hamba sahaya dan pembantu. Jadi kalau Anas dia bukan hamba sahaya, Anas adalah pembantu Nabi. Kita panggil khadim. Kha alif dal mim. Khadim. Apa makna khadim? Khadim maknanya Swiss provider. Khadim ni jangan tuan-tuan kata hamba pula. Hamba sahaya lain istilah dia. Kita ada perkataan maula, ada perkataan jariah, tapi pembantu khadim. Maknanya dia bukan bekerja dengan Nabi, tapi dia nak bagi servis saja. Tak ada minta apa-apa upah pun. Kerana dia anak orang kaya. Bapaknya Abu Talhah, bapa tiri dia, yang memiliki ladang-ladang kurma yang paling baik di Madinah. Jadi nak buat apa dia nak perlukan duit daripada Nabi, dia boleh bagi Nabi, bukan Nabi bagi dia. Diriwayatkan bahawa suatu ketika baginda mengutus wasifah untuk melakukan sesuatu pekerjaan, namun dia tidak segera melakukannya. Kemudian baginda bersabda, seandainya aku tidak takut balasan qisas, maka aku akan menghukummu dengan kayu siwak ni. Bukan pakai kayu siwak aje. Kayu siwak ni bukan kalau kita ketuk pun tak sakit. Sebab kayu siwak tu tak keras. Dia apa kita panggil dia sedang-sedang je. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah rahmat yang dihadiahkan kepada umat manusia. Apakah hanya dengan kayu siwak anda ingin menghukum? Dan apakah benar anda tidak berani melakukannya kerana engkau takut hukuman balasan? Selawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita dia tuan-tuan. Okey, ada apa soalan? Silakan tuan-tuan. Jangan biarkan ustaz bersendirian. Kering tekak dah tuan-tuan. Ada apa? Silakan. Ustaz. Saya nak tanya. Ustaz kata siapa yang berhijrah itu akan mendapat pahala. Jadi saya faham bahawa hijrahnya yang dimaksud itu hijrah sekiranya orang itu diusir dari kampung ataupun disakiti apabila dia berdakwah. Jadi maknanya seperti dalam surah Al-Imran ayat 195 tu. Jadi Ja'far ni dia hijrah ke Mekah tu adakah kerana Ja'far hijrah ke Mekah? Apabila Ja'far Abdul Muttalib berhijrah ke Mekah dari Eritrea tu, dia dapat pahala kan Ustaz cakap tadi. So adakah dia diusir ataupun macam mana? Yalah, zaman apa kita panggil, Mekah kan zaman penindasan, kena bunuh, Sumayyah kena bunuh, Ammar bin Yasir kena seksa, Bilal kena seksa. Jadi kan memang zaman penyiksaan tu. 13 tahun di Mekah tu, itu kan zaman penyiksaan. Sebab itulah para sahabat dibenarkan hijrah ke Madinah, ke Eritrea tu.
sebelum hijrah ke Madinah, ya. Memang itu zaman penindasan tu. So bila dia berhijrah semula ke Mekah dari Eritrea, Dia tak hijrah ke Mekah. Dia 2 kali kan, daripada Mekah, Eritrea, Madinah. Yalah, tapi tak ada touchdown di Mekah. So dia pergi Madinah tu, adakah dia diusir ataupun apa? Oh, tak diusir dah. Sebab memang tuntutan hijrah ke Madinah tu semua kena. Macam Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah daripada Yaman. Adakah sebab mereka ditindas di Yaman? Tak. Salman Al-Farisi, hijrah dia mencari agama, pun tak kena tindas juga. Ya, cuma bila sampai di Madinah, dia ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Jadi hijrah tu tak mestilah kerana ditindas saja. Ya, hijrah tu, hijrah belajar masuk juga. Ya, hijrah belajar pun dapat juga. Tapi tak sebesarlah hijrah seperti mana hijrah ke Madinah tu. Hijrah Madinah ni special. Maknanya walaupun tak kena tindas, tapi dia boleh hijrah. Ya, kalau orang tanya kita, hijrah ke Eritrea, itu memang kena tindas. Tapi hijrah ke Madinah, yang kena tindas ada orang Mekah lah. Ya, tapi orang tempat lain dia tak kena tindas. Tapi dapat tak pahala hijrah? Dapat. Sebab hijrah ke Madinah ni special. Sebab tu Nabi kata, la hijrata ya ba'dal fatahi. Maknanya tidak ada lagi pahala hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Maknanya selagi Mekah belum dibuka, ya, mana dibebaskan daripada jahiliah, tahun 8 hijrah tu, siapa-siapa saja hijrah ke Madinah dapat pahala hijrah dan dapat gelaran muhajirin. Ya, tapi kalau dia tak hijrah sebelum pembukaan kota Mekah, ya, maka dia tak dapatlah pahala hijrah tu. Dapatlah pahala hijrah. Pahala-pahala hijrah macam tu lah. Tapi hakikat hijrah tu tak dapat. Sebab hakikat hijrah tu adalah hijrah ke Madinah. Tempat-tempat lain tu sementara saja. Dan tak mesti kena tindas baru nak hijrah, tak. Ya, sebab kadang-kadang kita mencari kehidupan macam tuan-tuan lah. Ya, tuan-tuan datang daripada Kedah, daripada Johor, ya, daripada Kelantan. Tuan-tuan tak ada kerja ke dekat Kelantan, Terengganu, Johor? Ada kan? Tapi kerana tuan-tuan nak mencari kehidupan yang lebih baik. Ya, sebab mungkin peluang di Kuala Lumpur, peluang di Lembah Kelang ni lebih bagus. Ya, dapat tak pahala hijrah macam sahabat Nabi? Tak dapat lah. Ya, tapi dapat tak pahala hijrah mencari kehidupan? Dapat. Yang tu dapat. Ya, sebab tak mesti kena tindas. Ya, mencari kehidupan baru contoh. Ya, tadi Ustaz bagi contoh beberapa dah. Salman Al-Farisi, pasal apa dia hijrah? Cari agama. Ya, Abu Hurairah, pasal apa hijrah? Sebab ada tuntutan. Ya, pasal semua orang kena hijrah ke Madinah. Ya, semua dipanggil, diperintahkan. Tapi ada tak yang tak hijrah? Ada. Sayyidina Abbas tak hijrah sampai kesudah dia tak hijrah. Dia hijrah tapi selepas daripada pembukaan kota Mekah. So tak dapatlah muhajirin. Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas, semua tak dapat. Ya, tapi yang last minute macam Khalid bin Al-Walid, ya, Amr bin Al-As, itu last minute sebelum pembukaan kota Mekah dia dapat hijrah. Oh, untung lah. Ya, tapi kalau banding dengan orang yang hijrah lebih awal, ya, tak dapatlah. Ya, Ustaz pernah cerita kan? Ya, ketika siapa kita panggil, ya, ketika Abdul Rahman bin Auf direndah-rendahkan oleh Khalid bin Al-Walid. Ya, Khalid bin Al-Walid ni baru masuk Islam. Ya, dia dapat pahala hijrah. Ya, tapi tak boleh lawan dengan Abdul Rahman. Abdul Rahman lagi awal. Ya, Abdul Rahman dari segi hubungan, ya, dengan Rasulullah, dia daripada sebelah mak Nabi. Tapi Khalid bin Al-Walid, ya, dia daripada Bani Makhzum, mulia Bani Makhzum. Ya, dia Bani Makhzum, dia rasa dia lebih mulia daripada Abdul Rahman. Tapi Nabi betulkan, ya, kesilapan Khalid bin Al-Walid tadi. Ya, kerana orang yang lambat masuk Islam, lambat hijrah, kalau banding dengan yang awal tak boleh lawan. Walaupun sama-sama hijrah. Maknanya di kalangan orang yang hijrah tu pun ada level-level. Ini kan pula orang tak hijrah. Ya, lagilah macam itulah cerita dia. Tak mesti kena tindas. Okey, ada lain? Terima kasih. Sama. Tuan-tuan ada apa? Ada apa? Silakan. Tak ada. Okey tuan-tuan. Sekarang itulah yang boleh kita kongsi malam ni. Tuan-tuan slow malam ni, tak ada apa respon ya. Ada apa? Last tuan-tuan ada. Kak Mas ada apa? Kak Mai ada apa? Kak Masita, ya, Haji Jamal, Haji Mak Syah ada apa? Silakan. Tak ada Ustaz. Terima kasih Ustaz. Hari sejuk ni.
Tak, tanda kenabian tu, Ya. itu macam birthmark lah Ustaz. Mungkin lah kot. Ya. Tapi special lah. Dia tidak berada di tempat lain. Dia hanya berada di antara dua belikat tadi lah. Ya. Dia di belakang. Ya. Di belah bahu sana. In between tu. Ya. Dan sudah tentu benda tu bukan nak kata birthmark tu sampai ke mati ada benda tu. Tapi macam tadilah ya, menjelang Nabi nak wafat, dia punya tanda kenabian tu menghilang. Ya, jadi nak kata dia apa ni tanda lahir, ya, tanda lahir saja tak samalah. Macam mana nak cakap ya? Macam itulah dia tak sama sebab itu anugerah kan. Okey tuan-tuan, ya sekadar tu. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih Nazri. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih Masya. Terima kasih semua yang hadir. Yang dah bayar Quran kita. Terima kasih Nazri. Sama-sama. Terima kasih Datuk. Ni Datuk Osman, kau tidur Iman? Osman. Mana aku tidur tengah duduk seribut salin ni. Kau lah jangan. Ana tu dah sebelah kau janganlah. Biar Ana dengar sama-sama. Dia pun dengar juga sebelah. Yalah cik. Ustaz panggil kau diam aja. Aku dengar. Habis aku tak tahu jawab. Aduh. Halo Datuk Osman. Nak macam mana kalau aku Ustaz panggil kau 2 kali tahu tak? Jamal, kalau Datuk Osman tak jawab, you tolong jawabkanlah. Apalah sahabat ni pun. Halo, ketua darjah aku pun tak apa-apa pandai tu aku diam lah. Mana kita punya Datuk Azizul ni? Kun ke dia? Dia pergi London lah, belum balik. Halo, London tak boleh dapat ke? Mana boleh dapat? Dapat lah. Ada wifi BC tu boleh dapat punya. Boleh dapat lah, babe. Apalah. Alah, dia holiday. Apalah. Dia babe, dia bukan pergi disco. Sekarang ni siap lah. Dia pergi jalan-jalan lah. Jalan-jalan, okey. Jalan-jalan, alright. Okey, babe. Aku sejuk, babe, kat sini. Kau kat sana Shah Alam, okey, babe? Kau dekat Subang Jaya sejuk tak? Aku kat sini Cyber Jaya sejuk je, babe. Tak sejuk. Okey. Ya ke? Kami sini sejuk je lah, babe. Aku tu lah. Dia macam besok punya tu pun kan aku senyap je. Aku tak boleh nak main pun kau. Ya. Dah sejuk dah. Tak adalah sini. Sini biasa je. Oh, okey. Kita sekarang kira macam snow lah, babe. Pasal Mekah pun dah snow kan? Iyalah. Okey. Okey, man. Assalamualaikum. Ketua Darjah. Okey. See you. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.